Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad yang di-Pertua Perkim Kebangsaan. Yang amat berbahagia Tun Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim, Timbalan yang di-Pertua Perkim Kebangsaan. Yang berhormat Datuk Panglima Perang Datuk Haji Muhammad Nasaruddin Haji Daud, Exco Kerajaan Negeri Kelantan bagi mewakili pengurusi Perkim Bahagian Negeri Kelantan. Naib-naib yang di-Pertua Perkim Kebangsaan yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Fitri Abdullah, yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Ridwanti Abdullah dan yang berbahagia Profesor Dr. Ramli Abdullah. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Noor, Setiausaha Agung Kehormat Perkim Kebangsaan. Seterusnya, para perwakilan dari negara Brunei Darussalam, Singapura dan Indonesia, dan seterusnya para perwakilan persidangan dakwah kebangsaan sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, maka dapatlah kita bersama-sama berkumpul pada hari ini bagi menghadiri persidangan dakwah kebangsaan dengan tema Menjaga Ummah, anjuran bersama oleh Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dan Universiti Teknologi Mara UiTM dengan kerjasama Regional Islamic Dakwah Council of Asian Pacific RICEP, Kuala Lumpur Metropolitan University College KLMUC dan College Professional Baitul Mal Kuala Lumpur KPB KL. Terlebih dahulu bagi pihak penganjur, majlis mengalu-alukan kehadiran yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad yang sudi meluangkan masa bersama-sama kita semua pada hari ini. Begitu juga ucapan terima kasih dan selamat datang diucapkan kepada semua DIFD kehormat dan tetamu jemputan, terutamanya dari negara jiran iaitu daripada Brunei Darussalam, Singapura dan Indonesia yang sudi hadir dari jauh semata-mata untuk bersama-sama kita pada hari ini. Semoga dengan kehadiran anda semua menyerikan persidangan kita. Hadirin hadirat sekalian, bagi memberkati persidangan ini, pihak majlis dengan sukacitanya menjemput Encik Yap Wai Chun untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Surah An-Nahlu ayat 124 hingga 128 dan seterusnya memimpin bacaan doa. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ju'ila sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi tayqin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sadaqallahu azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in.
Allahumma antal azizul jalil. Sesungguhnya kami pada pagi ini ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya Hakim ya Azim. Sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan intizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Justru berkati pertemuan kami, berkatilah jual usaha-usaha kami, ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang waras dan keputusan-keputusan yang jelas. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahimi di kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Allahumma ya alim wa ya kabir. Jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melanggar perintah-Mu. Gunakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia pun juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannatan ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat sidang perwakilan sekalian, persidangan ini telah menghimpunkan NGO Islam, agensi kerajaan dan institusi di dalam usaha untuk menjadikan ia sebagai platform perbincangan, perkongsian pengalaman dan seterusnya menjadi jalan penyelesaian kepada cabaran isu semasa. Alhamdulillah, pihak penganjur telah menghimpunkan barisan penceramah dan panelis berkaliber yang sesuai untuk berkongsi pandangan di dalam persidangan ini. Semoga persidangan selama 1 hari ini memberi 1000 makna dan menjadi tonggak kepada kita semua dalam menjalinkan kerjasama yang lebih erat di dalam rangkaian secara bersepadu. Bagi meneruskan agenda persidangan ini, pihak majlis dengan berbesar hati menjemput Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Nur, Setiausaha Agung Kehormat Perking Kebangsaan, untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduh wa nastaghfiruh wa nastahdi wa nasta'inu bih. Nusalli wa nusallimu ala afdali khalqillahi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, Yang di-Pertua Perkim Kebangsaan. Yang amat berbahagia Tun Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim, Timbalan Yang di-Pertua Perkim. Yang berhormat Datuk Panglima Perang Datuk Haji Muhammad Nasaruddin Haji Daud, Exco Kerajaan Negeri Kelantan, mewakili Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kelantan, naib-naib Yang di-Pertua Perkim Kebangsaan, Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Fitri Abdullah, Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Ridwan T. Abdullah, Yang berbahagia Profesor Dr. Ramli Abdullah, para perwakilan dari negara Brunei Darussalam, Singapura dan Indonesia, seterusnya para perwakilan persidangan dakwah kebangsaan Perkim dan para pembentang kertas kerja sekalian. Alhamdulillah, saya bagi pihak Perkim Kebangsaan dengan rasa syukur yang tidak terhingga mengalu-alukan kehadiran para tetamu sekalian, khususnya
tetamu jemputan khas dari negara-negara jiran. Doa dari kami untuk sidang hadirin sekalian adalah semoga seluruh peserta persidangan dikurniakan Allah keberkatan, kesihatan, keselamatan yang berpanjangan serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kini usia perkim kebangsaan telah mencapai lebih dari 60 tahun, sementara usia dakwah yang telah bermula sejak tahun 610 Masehi kini telah berusia lebih daripada 1413 tahun. Sekalipun sebuah pertubuhan makin lanjut usianya dan dunia makin menghampiri destinasinya, tetapi dakwah yang memperjuangkan kebenaran yang hakiki serta menegakkan yang ma'ruf, memerangi kezaliman dan kemungkaran tetap tidak dimakan oleh usia. Adalah agak keterlaluan kalau saya katakan bahawa dakwah di sebaliknya menjadi bertambah segar di akhir-akhir ini dengan terjadinya keburukan, kemusnahan, bencana alam dan tindak tanduk manusia yang sudah kelihatan sebahagiannya tidak lagi berperi kemanusiaan. Semuanya itu adalah termasuk dalam apa yang dikatakan fasad yang sudah tentu berpunca dari manusia sendiri. Fasad telah muncul di daratan dan di lautan. Dunia tidak putus-putus menyaksikan pembunuhan, penindasan, penyiksaan, penipuan, kemunafikan, kepura-puraan dan tidak kurang pula peristiwa-peristiwa bencana alam seperti letupan gunung berapi, kepanasan global, ribut taufan, banjir dan lain-lain lagi. Berikutan dengan itu, kita juga menyaksikan keluarbiasaan tingkah laku sebahagian manusia yang secara perlahan-lahan menuju ke arah gaya hidup yang hampir menyerupai haiwan, termasuk kegilaan ke arah permusuhan antara penganut agama, mendorong semangat ekstremisme beragama, melakukan provokasi antara satu sama lain, mencipta isu-isu yang sensitif, mencabar penganut-penganut agama dan menghina kesuciannya, menghancur dan membinasakan sesuatu kumpulan etnik dan merosakkan lambang kesucian agama lawan, termasuklah perbuatan membakar kitab suci Al-Quran. Kejadian-kejadian itulah yang sebenarnya pada fikiran saya seolah-olah menjemput dakwah untuk sentiasa berada di gelanggang dan seterusnya meremajakan dakwah sepanjang masa, menjadikan dakwah evergreen walaupun usia kehidupan semakin tua dan dakwah dianggap oleh pemburu hawa nafsu sebagai kain buruk yang usang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara lain telah pernah menyatakan tentang kegawatan dalam masyarakat bila dunia semakin tua. Baginda menyebutkan, innaha sata'ti 'alan nasi sinun khadda'a yusaddaq fiha al-kadhib wa yukadzdzab fiha as-sadiq wa yu'taman fiha al-kha'in wa yukhawwan fiha al-amin wa yantiq fiha ar-ruwaibidah. Dan baginda juga berkata, sayakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun ya'tunakum min al-ahadith ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Berdasarkan kajian para saintis,
Di samping itu, terdapat juga 11 perkara yang boleh berlaku dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, iaitu pertama, catastrophic climate change. Yang kedua, nuclear war. Yang ketiga, global pandemic. Yang keempat, ecological catastrophe. Yang kelima, global system collapse. Yang keenam, major asteroid impact. Yang ketujuh, super volcano. Yang ke-8, synthetic biology. Yang ke-9, nanoteknologi. Antaranya seperti yang diwar-warkan pada masa akhir-akhir ini tentang High Frequency of Active Auroral Research Program atau HARP. Yang ke-10, artificial intelligence. Dan yang ke-11 ialah future bad governance. Begitulah pendapat para saintis hari ini. Mungkin semuanya itu memerlukan dakwah sebagai satu kapsul yang boleh meredakan bahang ancaman itu. Dakwah sebenarnya adalah sebuah perjuangan yang sentiasa bergerak untuk menegakkan kebenaran, dan kerana itulah ia dicemuhi oleh musuh-musuh yang takutkan kebenaran. Ia adalah umpama udara yang tetap berada di mana-mana, kutub utara atau kutub selatan, timur atau barat, terang atau gelap. Ia tetap membawa cahaya dan harapan menembusi tembok dan kota, bukan sahaja di pondok atau desa. Ia memerlukan usaha bersepadu dalam pelbagai bentuk, sama ada amali atau teori, dan jauh sekali dari keinginan bermegah menjadi juara, kerana ia sebenarnya memerlukan usaha secara bersama. Berdasarkan itu semua, maka Perkim Kebangsaan sempena sambutan 60 tahunnya telah memilih dakwah sebagai tonggak perbincangan dalam persidangan ini. Ia adalah merupakan sebuah persidangan yang telah diubah suai dari bentuk asalnya yang bersifat antarabangsa dan menjadikannya sebagai persidangan kebangsaan disebabkan oleh beberapa kekangan yang tidak dapat dielakkan, terutamanya kekangan kewangan dan persekitaran. Sungguh pun demikian, Perkim Kebangsaan tetap akan terus berusaha sekadar upaya untuk mengisi misi dan visinya seperti yang telah digagaskan sejak penubuhannya. Segala kekangan dan kesulitan yang dihadapi tentunya ada jalan keluar, terutamanya menerusi kerjasama dan kolaborasi bersama badan-badan dan organisasi yang sehaluan, sama ada di dalam atau luar negara. Sambutan 60 tahun Perkim Kebangsaan ini akan dijadikan satu landasan yang kukuh untuk meningkatkan lagi kemajuan perjuangannya bersama-sama dengan kader-kader dan para sukarelawan Perkim dari seluruh pelosok tanah air untuk menempuh episod-episod baru yang tentunya penuh dengan cabaran setelah melalui beberapa laluan sukar dalam dekad-dekad yang lepas. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan segala-galanya. Akhirnya, saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan terima kasih kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, iaitu MAWIP, yang telah sudi membantu pembiayaan persidangan ini. Terima kasih juga kepada agensi-agensi, institusi serta individu-individu yang telah memberikan kerjasama dan turut bertungkus lumus bekerja bagi memudahkan segala yang susah dan menyelesaikan segala yang kusut. Penghargaan khusus saya hari ini adalah kepada sahabat saya daripada Brunei, Yang Berhormat Menteri Agama Brunei, Yang Berhormat Pihen Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, yang telah dalam masa yang singkat merestui dan mempersetujui supaya ada perwakilan daripada Brunei. Sampaikan salam saya kepada beliau.
Tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih yang istimewa kepada Yang Amat Berbahagia Tuan Yang Dipertua yang sudi menjerikan persidangan ini dengan menyampaikan ucap utama dan seterusnya meresmikan sebuah persidangan yang amat penting pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Penubuhan Perkim adalah cetusan idea oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj untuk mengembangkan agama Islam di Malaysia. Tunku berpendapat bahawa perlu adanya sebuah organisasi pusat untuk menyatupadukan umat Islam yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan etnik. Nasihat dan bimbingan diberikan kepada saudara baru dan mereka yang berminat mengenai Islam. Pada bulan Ogos 1960, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengarahkan Tuan Haji Mogen Shepherd, seorang Muslim berketurunan Inggeris pada masa itu yang memegang jawatan sebagai First Keeper of Public Records, mengeluarkan surat jemputan rasmi bagi menghadiri satu perjumpaan penting. Perjumpaan pada 19 Ogos itu mempersetujui bahawa satu pertubuhan Islam iaitu Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia atau singkatannya Perkim ditubuhkan. S.O.K. Ubaidullah dilantik sebagai pengurusi Perkim yang pertama manakala Tuan Haji Mogen Shepherd sebagai setiausaha pertubuhan. Penubuhan Perkim dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja Melayu oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan memperkenankan penubuhan Perkim sebagai sebuah badan bukan kerajaan Islam. Pendakwahan Perkim dikembangkan lagi di Sarawak dan Sabah apabila kedua-dua buah negeri itu menjadi sebahagian dari negara Malaysia. Perkim memberi kerjasama kepada pihak BINA di Sarawak yang kini dikenali sebagai Hikmah dan Usia di Sabah. Kerjasama ini membantu meningkatkan jumlah penganut agama Islam di sana. Perluasan dakwah Perkim ditingkatkan lagi semasa Tan Sri Datuk Patinggi Abdul Taib Mahmud menjadi Yang Dipertua Perkim. Penglibatan daripada pelbagai pihak memberi impak yang besar kepada Perkim. Peranan wanita Islam turut diberi perhatian apabila isteri beliau, Puan Sri Laila Taib yang berketurunan Poland, menubuhkan wanita Perkim. Perkim harus terlibat dengan kerja-kerja kebajikan ini secara meluas dan kepada semua pihak termasuk orang bukan Islam, kerana tidak ada halangan ataupun tegahan terhadap orang Islam menolong orang bukan Islam apabila mereka berada dalam keadaan tercemar ataupun bermasalah. Perkim boleh jadi satu agensi yang akan memulih semula imej agama Islam. Imej agama Islam ini ditukar menjadi imej yang sebenarnya, kerana Islam seperti kita semua tahu dia berpunca daripada perkataan keamanan, selamat. Untuk menjayakan usaha kita untuk memperbaiki imej agama Islam ini, kita perlu mengadakan pusat latihan bagi mereka yang akan berdakwah ataupun akan memberi syarahan-syarahan agama. Islam adalah agama yang terbaik bukan saja kepada umat Islam tetapi kepada orang bukan Islam juga.
Kini tibalah kita di acara yang dinanti-nantikan. Pihak majlis dengan rendah diri dan penuh takzim menjemput Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad yang di-Pertua Perkim Kebangsaan untuk menyampaikan ucap tama dan seterusnya merasmikan persidangan dakwah kebangsaan dengan tema Menjaga Ummah. Kepada pihak Perkim yang menganjurkan persidangan dakwah kebangsaan yang bertajuk Menjaga Ummah. Saya bersyukur kerana diberi peluang untuk menyampaikan sedikit pandangan saya terhadap dakwah dan terhadap agama kita, agama Islam. Dengan itu saya dengan secara resminya merasmikan persidangan dakwah kebangsaan Menjaga Ummah. Sekian, terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia, PERKIM, merupakan NGO yang banyak melakukan misi dakwah dan pengislaman khususnya di Malaysia dan luar negara amnya. Selaras dengan jumlah pengislaman yang ramai di Malaysia dan juga pengislaman di kalangan warga negara asing, maka PERKIM bakal menerbitkan Al-Quran di dalam dua bahasa, iaitu terjemahan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tujuan penerbitan ini adalah untuk memberikan kefahaman yang lebih mendalam berkaitan isi kandungan Al-Quran kepada mu'alaf di dalam bahasa yang difahami. Al-Quran ini akan diberikan secara percuma kepada mereka yang memeluk Islam. Harapan PERKIM ialah penerima kitab Al-Quran ini akan memanfaatkan sepenuhnya pemberian yang diberikan. Dengan ini pihak majlis mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Chandra Muzaffar selaku Presiden International Movement for a Just World ataupun JUST untuk menyampaikan sesi pembentangan yang bertajuk Persepsi Dominan Barat mengenai Islam dan Muslim. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Dan dengan ini saya dengan segala hormatnya menjemput panelis kita iaitu Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin selaku Presiden Malaysian Chinese Muslim Association MECMA, Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Abdul Razak Haji Kecik, Presiden Brigade Bakti Malaysia, Yang Berbahagia Datuk Haji Sapawi Haji Ahmad, Presiden United Sabah Islamic Association USIA, dan Yang Berbahagia Profesor Dr. Hikmatullah Babu Sahib, Founder Chairman Academic Advisor Janidu International Sdn Bhd. Dan insyaAllah perbincangan panel yang bertajuk Menyebarkan Agama Islam ini akan dimoderatorkan oleh Encik Ahmad Fahmi Muhammad Syamsuddin selaku Naib Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli alaihi salli ala nabi wa tabassam dan nabi tabassam wa tabassam. Ini pihak majlis dengan segala hormatnya menjemput kepada barisan panelis dan moderator, iaitu moderator daripada Yang Berbahagia Profesor Dr. Khalid Ahmad Muhammad Israel from International Institute Thought and Civilizations, International Islamic University Malaysia IIUM, dan barisan panelis Mr. Muhammad Imran Kona Abdullah, Council Member The Muslim Converts Association of Singapore Darul Arkam. Yang Berbahagia Dr. Haja Marfuah Mustafa, Ketua Umum Wanita Islam Indonesia. Yang Berbahagia Datuk Nazim Osman, Presiden Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM. Pihak majlis dengan segala hormatnya menjemput kepada barisan panelis dan juga moderator untuk tampil di atas pentas bagi membincangkan
Tajuk Umat Islam berhadapan dengan cabaran Islamofobia, penyebaran agama Islam dan kemiskinan. Dipersilakan. تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه صل على النبي وتبسم ده النبي Jalan dengan tanpa membuang masa, pihak majlis dengan ini menjemput panelis kita yang berbahagia, Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Sri Dr. Ibrahim Shah Abu Shah, Profesor Emeritus daripada Universiti Teknologi MARA UiTM. Seterusnya yang berbahagia, panelis yang kedua, Cikgu Muhammad Azmi Abdul Hamid, Presiden Majlis Perunding Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM. Panelis yang ketiga yang berbahagia, Profesor Datuk Muhammad Abu Bakar, penyandang kursi Sultan Mizan Zainal Abidin daripada Universiti Zainal Abidin UNIZA. Dan panelis yang terakhir yang berbahagia, Encik Ahmad Farhan Rosli, Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM, yang akan dimoderatorkan oleh yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin, Presiden Malaysian Chinese Muslim Association MECMA. Dan dengan tanpa masa, dipersilakan untuk membincangkan berkenaan dengan tajuk Melangkah ke Hadapan Penyelesaian kepada Cabaran Umat Islam dan Peranan NGO Islam. تبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم Dengan ini dipersilakan Yang Amat Berbahagia Tun Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim selaku Timbalan Yang di-Pertua Perkim Kebangsaan untuk menyampaikan ucapan penutup. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Amat Berbahagia Tun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Tan Sri Sufno, Tan Sri Ibrahim Shah dan para hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi forum itu, maka selesailah sudah persidangan kita pada hari ini. Saya yakin perkara-perkara yang diperkata dan diperbincangkan dalam persidangan ini bukan saja memanfaatkan para peserta persidangan ini, tetapi juga umat Islam seluruhnya, sekaligus mampu meningkatkan kesungguhan kita untuk mengembangkan syiar Islam. Kita sedia maklum bahawa dakwah merupakan satu proses pemindahan maklumat dari pendakwah kepada sasarannya. Ini menunjukkan bahawa dakwah itu memerlukan satu kaedah atau metod yang dapat memberi kesan agar matlamat yang ingin dicapai, iaitu melihat perubahan dalam diri yang disasarkan, tercapai dan terlaksana. Justru itu, gerak kerja dakwah perlu dilaksanakan dengan sistematik, berstrategik dan berasaskan maklumat yang tepat agar mesej yang ingin disampaikan dan program yang dilaksanakan mencapai kejayaan serta memberi keberhasilan yang diharapkan. Bagi mencapai ini dan dalam konteks kewujudan NGO Islam, kerjasama yang erat hendaklah wujud di kalangan NGO Islam. NGO ini memainkan peranan yang besar dalam memantapkan lagi kerjasama dakwah supaya gerak kerja yang lebih tersusun dan bersistematik mampu dilakukan. Kemampuan untuk mengenepikan segala perbezaan yang kecil atau besar di kalangan NGO Islam bagi mencapai matlamat yang sama akan dapat meningkatkan lagi martabat Islam, terutamanya dari kacamata kalangan yang bukan Islam. Begitu juga mengenai program dan aktiviti dakwah yang bersifat overlapping, mungkin pendekatan partnering in mission atau memperluas kolaborasi dakwah di kalangan NGO Islam, termasuk pusat-pusat pengajian dan agensi kerajaan yang menguruskan pentadbiran Islam, wajar diamalkan. Dengan melaksanakan gerakan kerja dakwah secara kolektif, kita dapat memperkasakan lagi dan mempelbagaikan kegiatan dakwah termasuk dalam bidang penyelidikan dakwah,
penerbitan dan media, kepimpinan, pelajar, khidmat masyarakat dan latihan. Hadirin sekalian, perjalanan usaha-usaha dakwah di Malaysia secara umumnya memperlihatkan perkembangan yang positif, terutamanya dengan kemunculan pelbagai institusi dan pertubuhan dakwah yang dilihat konsisten dalam merancakkan perjuangan dakwah Islam di Malaysia. Namun begitu, fokus utama sebahagian besar gerakan dakwah ini dilihat lebih terarah kepada dakwah terhadap umat Islam dan kurang memberi tumpuan secara khusus terhadap aktiviti dakwah kepada golongan yang bukan Islam. Dari sudut persekitaran dan budaya setempat yang bersifat tidak Islamik mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kepribadian golongan belia dan remaja Islam pula, khususnya di negara-negara di mana majoriti penduduknya adalah bukan Islam. Pendekatan dakwah kepada golongan belia dan remaja ini wajar sekali diberi keutamaan oleh para pendakwah dan ilmuwan dakwah. Penguasaan dan pemahaman yang jitu terhadap cabaran-cabaran semasa mampu membantu para pendakwah merencanakan usaha dakwah mereka dengan lebih efektif. Apatah lagi jika para pendakwah senantiasa berdamping rapat dan mengamalkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam surah ke-16 ayat 125 Al-Quranul Karim yang matanya menekankan pertama bahawa sesungguhnya dakwah adalah dakwah untuk agama Allah sebagai jalan menuju redanya, bukan dakwah untuk pribadi dai yang berdakwah ataupun untuk golongan dan kaumnya. Kedua, kita hendaklah berdakwah dengan hikmah. Ketiga, dakwah itu hendaklah dijalankan dengan pengajaran yang baik, lemah lembut dan menyejukkan sehingga dapat diterima dengan baik. Keempat, bahawa bila terjadi perdebatan, hendaklah kita selesaikan perdebatan itu dengan cara yang baik. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya telah dipinta oleh Sekretariat untuk menyampaikan pandangan-pandangan kepada persidangan dakwah kebangsaan. Satu, aspek penyebaran agama Islam. Umat Islam hakikatnya masih terpengaruh dan terikut dengan budaya Barat dari segenap aspek, termasuk hiburan, keilmuan, politik dan ekonomi. Umat Islam perlu lebih terkehadapan untuk memecah stigma dasar pandang ke Barat. Penzahiran kejayaan umat Islam dari segenap sudut, termasuk ekonomi, jasmani, rohani dan intelektual kepada penganut agama lain adalah bentuk dakwah yang perlu diperiksa. Suatu lagi ringkasan resolusi persidangan ini ialah berkenaan dengan Islamofobia, penyebaran agama Islam dan kemiskinan. Islamofobia berlaku disebabkan banyak faktor. Salah satunya adalah faktor dalaman, iaitu sikap umat Islam itu sendiri. Sikap umat Islam yang kurang menyantuni mereka yang bukan Islam menyebabkan mereka mempunyai persepsi buruk terhadap Islam. Hal ini akan menjadi penghalang terbesar untuk menyampaikan dakwah. Oleh itu, penyebaran agama Islam dapat dilancarkan sekiranya umat Islam memperbaiki sikap seperti mana yang dianjurkan Al-Quran dan hadis. Zakat, infak, sedekah dan wakaf adalah salah satu jalan bagi mengatasi
masalah kemiskinan dan dilihat secara konsistennya dapat membantu umat Islam yang berada dalam kemiskinan. Bagi perbincangan mengenai penyelesaian kepada cabaran umat Islam dan peranan NGO Islam, NGO pada hari ini banyak tetapi belum lagi masuk ke the circle of influence. NGO tidak upaya mengangkat isu besar. Oleh itu, NGO perlu berani dan tegas untuk beri signal kepada pemimpin untuk buat keputusan mempertahankan Islam dan kestabilan negara. Selain itu, para NGO mesti berkolaborasi dan berkoordinasi dengan menumpukan kepada usaha problem solving bagi masyarakat, lebih utama bukan semata-mata seruan untuk memeluk Islam sebagai agama, kerana itu adalah bentuk dakwah. So, kepada semua para hadirin dan kepada semua yang telah menyumbang dan menjayakan persidangan hari ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya menutup persidangan dakwah kebangsaan 2023. Dengan berakhirnya ucapan tersebut, maka persidangan kita telah hampir sampai ke penghujungnya. Saya bagi pihak majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada para perwakilan yang sudi hadir, datang daripada dekat maupun yang jauh, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala lah membalas segala jasa anda. Dan insya-Allah sehingga kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.